songking sama-sama lagu ni ya. Mic on, mic on. We pass upon the stairs. Spoken was a well, although I wasn't there. Said I was his friend. Words came as a surprise. I spoke into his eyes. I found you dead alone a long, long time ago. Everybody, hold on, not me. You never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Oke, terima kasih ramai yang tahu lagu ni. Kita boleh sing along sama-sama ya. I laughed and shook his hand. Made my way back home. I searched upon the land. For years and years I roamed. Our days against the stand. We're mountain million hills. I found you dead alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with a man who sold the world. Tak boleh lagu. Ya, kepada yang sedang menonton, bolehlah tolong share-sharekan sementara kita menantikan jemputan-jemputan kita ni sekejap lagi. Right? Macam suara ajak ah. Alright, okay, kita dah bersiaran pada hari ni. Ni di sebelah saya ni. Dah lama sangat lah kita tak nampak live. Apa cerita ni, Ki? Cerita sikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada viewers Borak Tong Kosong. Ya, memang aku rasa aku lama dah. Lama sangat ni, Ki. Lama sangat. Dah berapa siaran dah? Aku rasa lama sangat dah tak bersiaran secara langsung dengan tim Borak Tong Kosong sebabnya ke TV3 dah panggil. Itu pun salah satu punca tu. Semalam konten viral cuba memancing aku semalam. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Kita tetap masih bersama dengan Borak Tong Kosong. Sebab kita memang freelance, jadi kita membenarkan ahli-ahli Borak Tong Kosong kita untuk bersiaran di mana-mana saja. Kita tak ada masalah. Janji payment cantik dekat ahli-ahli yang lain kita on. Sebab je yang baru-baru ni lama tak bersama dengan Borak Tong Kosong sebab ada masa-masa perlu balik ke kampung sebabnya dengan keadaan ayahanda yang kurang sihat.
Ya, So betul. memang kerap balik ke kampung lah. Jadi malam ni cuba juga mengambil masa. Ya, cerita pasal malam ni dengarnya tajuknya sangat hangat ni. Dia Kita nak sebab bincangkan tajuk yang hangat ni. tajuk yang best tu sebabnya aku cuba meluangkan masa jugalah kat sini. Dan kita punya jemputan pun bukannya calang-calang pada hari ni. Ya. Kita Orang kata menjemput dalam pakar lah masa dalam sekarang bidang ni bukan kaleng-kaleng bukan punya. kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Jadi sebelum kita mulakan lagi, asal baju kau gambar sama dengan aku ni. Jap, sebelum tu Hafizuddin Ahmad Helmi. Ya. Mana lokasi ni? Okey, sekarang kita cerita kat mana okey, lokasi kita. kita. So pada malam ni okey macam mana kau cakap ni? Kenapa baju kita sama? Okey. Sebabnya macam tengok pada poster kita lah. Kita punya siaran pada malam ini. Ya, Siaran itu langsung dia. pada malam ini ditaja khas. Ya, Ditaja betul. khas oleh Coffee Billy dan juga Spana Record. Ya, kita dah ada penaja. Kita dah ada penaja, alhamdulillah. Dah ada lah Boleh lah orang beli Superbike lepas ni. adalah insan-insan orang yang nampak Alhamdulillah, terima kasih. apa yang Borak Tong Kosong cuba bawa. Ya, betul. Jadi kalau ada sponsor-sponsor lain yang nak sponsor kami, Ya, silakan. boleh kontak. Boleh PM dia kat boleh inbox, PM ataupun inbox, telefon semualah. Aki, telefon saya, telefon Ajak. Dan pada malam ini kita bersiaran secara langsung terus-menerus di Kota Cafe. Kota Cafe. Jangan salah sebut. Salah sebut. Di Kota Cafe. Di Kota Cafe. Belakang Shell Jalan Berserah. Ni kira Jalan Berserah Ni lagi. kira jalan Berserah lah. Yang ada Shell yang ada Burger King tu lah senang kita. Right? Siapa-siapa yang tahu kat mana ada Shell yang ada Burger King tu dia di belakang belakang Shell Jalan Berserah. Ya. Dan nama tempat ini adalah Kota Cafe. Dan satu lagi kita punya penaja. Dan satu lagi penaja kita, Coffee Billy. Coffee Billy. Ya. Itu kita punya sponsor, antara sponsor kita pada malam ni lah. Kita ada dua Dan sponsor itu kat sini. Coffee Billy dan Ya, betul. juga Spana Record. Thank you kepada Acik daripada Coffee Billy dan juga owner Spana Record. Spana Record. Kita tak nak dedahkan siapa owner Spana. Nanti kita akan panggil. Nanti kita akan panggil. Kita akan panggil. Kita akan panggil owner kita punya penaja-penaja kita. Bukan taja suka-suka. Aku nak sebut Spana Jaya. Jangan sebut Spana Jaya. Teringat Wanida lah. Wanida Ampun. Satya. Wardina. Wardina Imran. Aku tahulah baru dia datang. Kita pun ambil gambar lah dengan dia. Ambil gambar. Tak apalah. Okey, berbalik pada topik kita Ya, pada topik kita pada malam hari ni. Siapa-siapa yang ada tengok kita punya poster dekat page Borak Tong Kosong pada malam ni, memang kita sebenarnya topik ni bukanlah kata topik yang berat, tapi satu topik yang orang khabar memang tengah hangat diperkatakan sekarang. Bukan saja dekat Malaysia, malahan seluruh dunia. Ya, betul. Dia ada macam-macam versi. Ada yang kita dengar benda hak betul, ada hak benda yang tak betul. Jadi pada malam ni kita panggil orang yang memang mengkaji benda mengkaji benda Allah tu. Virus ke mikroorganisma. Berapa mol. Nak menyuruh aku memang aku tak kerti. Jadi kita panggil lah pakar. Sebab masa sekolah dulu bab orang kata apa bab kimia bio ni memang gagal terus. Yalah. Ingat dulu cikgu benci ke aku sebab kita tak kerti bio. Jadi malam ni kita panggil orang yang betul-betul yang boleh bercerita Kita ada dua Kita ada dua. Kita ada dua. Dua topik ke dua tetamu? Tak, dua tetamu. Dua tetamu. Satu kita panggil pakar, satu lagi kita panggil pihak luar yang tak pakar langsung, yang lari bidang langsung, supaya dia mewakili orang macam kita lagi. Dia mewakili orang masyarakat. Bagaimana kefahaman tentang virus, tentang pandemik yang berlaku. Kita nak balance kan. Kita tak nak berat sebelah. Jadi kita panggil seorang wakil daripada masyarakat rakyat Kuantan ini. Hafizuddin. Betul. Dulu Pelak Cafe. Pelak Cafe. Dulu. Pelak ke Pelak. Pelak. Dia kedai ni kan. Dia Iya ke? Aku tak dulu aku tak kenal. bahaya kedai ni. Bahaya. Nama dulu pun dekat-dekat dah kan. Jadi Pelak kota. Lain macam. Sebaik kopi Billy ada. Nasib baik kau pilih. Alright. Okey. Ni kopi Tokek yang Tokek ni jadi floor manager kenapa? Overrun. Dia faham pada overrun pula ke depan tu. Padahal benda baru nak mula tiba overrun. Kenapa kau tak suka dengar aku cakap ke?
Jadi kita dengar satu lagu. Lepas tu kita akan panggil. Kita akan kembali jemputan kita bersama dengan tetamu kita pada malam ni. Dari sahabat kita lah Sahabat kita di Jakarta sana. Apa? Siapa nama dia? Denny Fast. Denny Fast. Denny Fast. Okey, siapa yang nak datang ke sini, awak boleh tengok orang hok membuat kopi kat belakang tu. Yang berambut panjang tu. Ni kita bukan senang nak tengok barista perempuan. Jangan-jangan ada comel pula tu. Mawa. Boleh datang. Kalau awak mau free boleh datang sini, boleh tengok kita secara live. Okey, kita berehat seketika. Kita dengar selagu dulu. Lepas tu barulah kita jemput tetamu kita. Okey? Ya, betul. Yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses pasti di depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses pasti di depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Jangan ragu, teruslah melaju. Lakukanlah, jangan buang waktumu. Berlarilah sejauh kau mampu. Jangan pernah padamkan ambisimu. Karena yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses pasti di depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Tak ada proses yang mudah. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Tetap tenang dan jangan menyerah. Melangkahlah dan terus berkarya. Karena yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses pasti di depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Tak ada proses yang mudah. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Tetap tenang dan jangan menyerah. No. Melangkahlah dan terus berkarya. Karena yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses pasti di depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses pasti di depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses pasti di depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Mari bergerak kawan. Mari bergerak kawan.
lambat sangat. Takut sangat dia pegang ni. Dia nak pergi gitu. Dia tengah. Okey, jadi kita tak nak buang masa lagi. Dan kita tak nak viewer lari. Kita boleh jemputlah sekarang jemputan kita. Yang pertama Dr. Arifin bin Muhammad Arifin bin Kadri dari kuliah Health and Science. Apa kuliah? Kesihatan. Sains kesihatan. Ya, sains kesihatan UIA. Silakan. Dan seorang lagi Ki. Kenalkan. Seorang lagi dan seorang lagi kita Duduk mana jemput. ni? Duduk tengah. Duduk tengah pula. Okey. Kita jemput mana sahabat kita, Eddie Haikal. Kau pengacara masuk dulu. Tak, dia rancangan dia pengacara boleh sesuka hati nak keluar masuk kat mana-mana. Santai lah. Saya serius sangatlah. Jangan borak-borak. Okey. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Tak, saya sekarang ni tak nampak muka kau Fahal. Okey. So macam mana topik yang kita dah bincang kan. Okey, sebelum tu kita perkenalkanlah yang di sebelah kanan kau ni. Sebenarnya dia seorang kata kalau ikutkan dia punya benda nah, orang kata dia punya jawatan dia tu Dr. Arifin. Ya, boleh lah. Dr. Arifin. Ya. Tapi sebenarnya nama Dr. Arifin ni di kalangan godo-godo kita ni bukanlah orang kata asing sangat sebenarnya. Kenal biasa sangat dah. Mula-mula aku jumpa kenal dia dulu aku ingatkan dia ni cikgu. Aku pun ya lah cikgu. Dia panggil cikgu, rupanya doktor. Tak apa. Kau suka pun panggil cikgu pun. Tapi malam ni kita panggil doktor lah, Dr. Arifin daripada kuliah Sains kesihatan lah. Kuliah Sains Kesihatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang berpusat di Kuantan. Di Kuantan. Okey. Kuantan campus. Doktor asal mana tu? Saya asal sekampung dengan Jenal. Dari Johor, dari Parit Raja. Oh, Parit Raja. Parit Raja. Johor. Johor. Okey. So maknanya dalam bidang ni dah berapa lama dah? Dalam bidang apa tu? Saya banyak sebagai di UIA sebagai pensyarah. Sebagai pensyarah. Berapa lama dah? Saya masuk UIA tahun 2003. Mac 2003. Mas 2003. Lama sangat dah lah. Lama dah. Tapi yalah masuk, lepas tu kuasa sambung di luar, lepas tu balik semula, kemudian keluar lagi, masuk ni. Kalau masuk lah. Maksudnya sekarang ni memang settle down di Kuantan ke ataupun mungkin akan bertukar ke mana pula? InsyaAllah kalau ikutkan kemungkinan besar tu kaki tu dah dirantai di Kuantan rasanya. Alhamdulillah, biarlah lama sikit kat sini. Orang Kuantan kan. Kita pencet sini lah doktor. Pencet sini lah. Kita senasib lah. Orang Johor dengan Pahang ni tak boleh jauh. Situ jugalah tempatnya. Okey, yang Eddie kejap lagi. Mana Eddie ni biasa sangat. Okey, berkenaan dengan topik kita tak nak cerita panjang-panjang lebar lah benda semua. Isu yang kita nak bangkitkan pada malam ni adalah isu coronavirus. Pentingnya menghormati alam. Apa kaitan coronavirus dengan alam? Jadi itu yang kita nak rungkaikan pada malam ni sebabnya saya diberitahu yang doktor sendiri memang ada buat research berkenaan dengan coronavirus ni kan. Jadi biarlah kebetulan benda tu terjadi pada masa sekarang dan doktor sendiri pernah membuat kajian berkenaan dengan perkara ni. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, boleh tak doktor cerita dulu apa ke benda coronavirus tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu macam mana saya berkenalan dengan coronavirus ni lah. Sebenarnya pun saya kalau ikut dari segi bidang kepakaran tu kalau kata virus ni bidang dia virologi. Okey. Tapi kalau saya sebenarnya daripada asalnya tu bidang saya adalah bidang molekular genetik molekul. Maknanya mengkaji DNA ataupun mengkaji sel-sel yang berkaitan dengan penyakit lah. Okey. Bidang awal saya berkaitan dengan kanser sebenarnya. Tapi kemudian bila kaji bidang kanser tu, saya kaji bidang kanser
yang kerap berlaku dekat Malaysia ni, dan kemudian kita tahu kanser tu dipanggil kanser nasopharynx, kanser yang Datuk Lee Chong Wei kena tu kan. Oh, yang pakai hidung kan. Pakai hidung tu. So kanser tu sendiri pun berkaitan dengan sejenis virus lah, tapi bukan coronavirus. Bukan coronavirus lah. Jadi untuk saya nak mendalami lagi, nak memahami lagi penyakit tu, saya belajarlah pasal virus tu. Okey. Dan kemudian tahun 2018 tu saya dapat peluang untuk melakukan penyelidikan bersama-sama dengan satu grup yang sangat besar lah di kajian tu. Konsortium dia tu dipanggil PREDICT. PREDICT ni satu konsortium penyelidikan. Dia punya funding tu, dia punya dana tu dapat daripada US. Dan projek tu secara projek global yang melibatkan lebih kurang dalam 31 negara. Oh. Tapi yang tumpuan yang saya ikut tu di Indonesia. Maknanya pergi beramai-ramai ke Indonesia ke? Maknanya 31 negara pergi ke Indonesia ke macam mana? Bukan, dia 31 negara tu ada dipanggil research site lah di beberapa negara, terutamanya di Asia dan juga di Afrika. Okay. Jadi kalau yang di Asia Tenggara tu, salah satu pusat yang besarnya adalah di Indonesia lah, di Institut Pertanian Bogor. Jadi memang kena buat di situlah. Ya. Okey. Maksudnya bukanlah disebab Indonesia tu ada kes ke apa ke, tak adalah. Tapi memang orang kata apa, memang dia pusat kajian tu memang terletak di Bogor, Indonesia. Terletak di Bogor tu ada kaitan juga dengan risiko tu kemungkinan tinggi di sana. Oh, ialah sebabnya satu ialah projek tu asasnya di USA kan. Jadi USA ni agak concern lah, agak bimbang sebab yang ada berlaku penyakit-penyakit dipanggil emerging diseases. Emerging maknanya penyakit-penyakit baru yang berlaku disebabkan oleh virus. Yang berlaku seluruh dunia dan dia boleh sampai ke US. Dan kita bayangkan ya, kalau penyakit tu boleh sampai ke, contohnya ke Manhattan, ke New York tu pusat ekonomi seluruh dunia kan. Kalau dia boleh sampai ke sana, nanti akan menyebabkan satu penyakit yang susah untuk dikawal, yang menyebabkan sebab dia tempat tumpuan kan seluruh dunia ke situ. Jadi orang akan migrate di situ dan pergi ke tempat lain pula dengan cepat jadi lebih cepat merebaklah kan itu. Dan juga sebab Indonesia ni populasinya tinggi dan kepadatannya pun tinggi kan. Kalau sampai contohnya kalau di Indonesia tu kalau virus tu berlaku, penyakit jangkitan virus tu berlaku contohnya di Jakarta yang kepadatan tinggi dan juga pelancongan yang sangat tinggi, kemungkinan besar untuk orang dari Amerika untuk datang ke situ dan kena virus tu lebih tinggilah risikonya. Tapi saya tak mengatakan bahawa ada penyakit yang berisiko tinggi di Indonesia, tapi dari segi kiraan epidemiologi lah dipanggil, kiraan saintifiknya risikonya tinggi di situ. Macam buat kebarangkalian lah. Ya. Kebarangkalian ni tinggi. Dan juga ialah amalan-amalan yang kita tengok berisiko tinggi pun ada di setengah tempat di Indonesia lah. Sebab kita buat kajian tu dan tumpuan kajian tu sebenarnya sebelum saya datang ke Indonesia tu pun kajian tu dah berjalan sejak tahun 2005. Oh, dah awal lah mereka ni. Selepas daripada berlaku itu sebelum daripada sebelum daripada kes SARS lagi. Oh, lama juga lah. Ya, lama juga. 2015 bukan 2015. Selepas SARS lah. Selepas SARS. Jadi masa tu kita kaji seluruh kepulauan di Indonesia tu. Kita tengok kepulauan ni yang paling tinggi risikonya. Dan kemudian fasa yang kedua tu daripada tahun 2015 sampai 2019 tu kita tumpukan kepada area-area yang kita dah kenal pasti tinggi risiko, iaitu di Pulau Sulawesi lah. Sebabnya nanti kita ceritakanlah kenapa di Sulawesi itu yang antara yang kita tumpukan lah. Ada kaitan juga dengan coronavirus. Okey, itu daripada Dr. Arifin lah. Dan Eddie, sebagai rakyat marhain, rakyat kan, kita wakil awak ni wakil kepada kita ni. Okay. Jadi bila tercetusnya kes-kes coronavirus ni,
masa mula-mula tu apa pandangan Eddie? Ada kerisauan tak dia akan cepat merebak ataupun Sebenarnya dia macam ni, macam satu rakyat yang nak kata terlalu alert tentang coronavirus ni tak juga. So kalau pada awal-awal tu so rasa macam apa lah, jauh ni jauh kita dengar cerita China tu jauh dengan kita, so masih tenang lagi lah. Tapi bila kita check balik rasa macam tapi even dekat Pahang ni pun Kuantan sendiri ada satu tempat yang panggil orang Daripada China datang, yang duduk kan, tempatan China siap. So bila kita fikir balik ini dekat lah sebenarnya kan. So akan ada keluar masuk yang kita sendiri tak tahu bila timeline dia kan. So dan even dekat Pekan pun kan, sebab saya bekerja Pekan pun dia orang concern tu bukan hanya pada China saja, even Japan ada projek-projek baru yang daripada Japan yang akan datang ke dalam syarikat kami. So dia akan cuba kontrol kat situ. So pada mulanya memang kita tak begitu concern sebab nampak macam ialah jauh kan. Nanti kan dia settle lah tu kan. Tapi bila tengok dia punya sebab kita makin lama makin maju kan. Flight masuk so dia jadi concern lah. Tapi ada setengah tu pun dalam masa yang sama ada juga yang berfikiran tentang konspirasi kan. Benda ni tak lari lah, mungkin dia mana yang banyak layan movie ke apa kan, macam Resident Evil apa semua. So dia akan relate kan benda ni dengan konspirasi lah. Jadi doktor, kalau ikutkan diberitakan coronavirus itu bermula daripada binatang. Ya. Kan. Jadi macam mana tu daripada binatang? Tahu saya lah kan, dengan apa pengetahuan yang limited ni tentang biologi. Virus binatang dia dalam binatang saja dia boleh berebak apa dalam binatang antara binatangnya. Tapi macam mana pula dia boleh migrate ke dalam badan manusia tu? Okey. So pertamanya ya, tentang coronavirus tadi. Ini saya pun tak jawab lagi soalan kita tadi. Kenakan sikit pasal coronavirus ni ya. So coronavirus ni kalau ikutkan Coronaviridae lah dia punya genus tu, dia punya keluarga besar dia lah. So coronavirus ni adalah virus yang virusnya ada banyak ya sebenarnya. Dan coronavirus tu sendiri ada jenis yang memang dah biasa berjangkit pada manusia. Kan ada sebenarnya ada 6 jenis coronavirus yang dikenal pasti berjangkit pada manusia lah. Tapi ada juga coronavirus yang memang spesifik pada manusia lah. Contohnya kalau demam sesama kan. Demam sesama ni yang biasa tu boleh disebabkan oleh satu virus panggil rhabdovirus atau rhinovirus. Itu bukan coronavirus lah. Tapi ada juga coronavirus yang menyebabkan demam sesama yang biasa, tak ada masalah. Tak ada masalah besar lah. Tak ada kaitan sampai boleh membawa kepada kematian lah. Ya, tak ada membawa kepada kematian. Kemudian coronavirus ni juga dia ada dipanggil ada 4 jenis lah. Ada alpha coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus dengan gamma coronavirus. Jadi kalau yang macam SARS dan juga MERS kan, MERS apa dipanggil apa dulu ya? Kalau bahasa kita MERS-CoV itu coronavirus unta orang panggil kan. Orang panggil datang daripada Saudi kan. Itu daripada beta coronavirus lah. Dan juga yang kita kenal pasti yang coronavirus yang baru ni, COVID ni kan. Ni pun daripada keluarga beta coronavirus. Jadi kalau ikutkan secara keseluruhan ya, penyakit virus ni, penyakit berjangkit, lebih kurang dalam 60% penyakit berjangkit itu memang dipanggil zoonotic disease. Maknanya penyakit yang ada kaitan antara yang manusia tu dapat daripada perkaitannya dengan binatang. Dan juga 70% penyakit-penyakit baru kita di dalam satu era ni yang memang ada
sebab mungkin faktor globalisasi itu kan. Kita lebih berinteraksi banyak dengan orang daripada luar, daripada negara lain apa semua, dan mereka mungkin membawa virus daripada negara mereka. Dan 70% daripada virus tu asalnya daripada binatang. Asalnya daripada binatang, virus binatang. Yang even kalau kita tengok HIV pun banyak asalnya daripada binatang, daripada monkey. Dia adakah orang yang bawa ni dia tak terjangkit ke macam mana? Dia bawa, dia datang pada kita yang jarang, contoh macam MERS kan. Dia maksudnya orang Middle East yang dah immune lah. Dia dah immune. So datang kepada jumpa kita orang yang ni yang affected. Macam dia tak ada macam tu. Ada juga berlaku yang macam tu. Bukan katakan dia immune, tapi kemungkinan semasa dia bawa tu dia tak dikesan. Dia belum ada mengeluarkan, menunjukkan simptom. Contohnya yang macam MERS tu kan. MERS tu memang berlaku di Saudi dan kebetulannya memang orang datang ke sana. Bukan orang Saudi yang bawa kita lah. Maknanya orang kita yang pergi ke sana dan mungkin ada interaksi dengan orang yang dah pernah kena, yang sedang kena MERS tu, kemudian bawa balik. Tapi itulah memang sepatutnya sebenarnya coronavirus tu ataupun virus-virus lain ni dia ada host specificity dipanggil. Maknanya asalnya tu kalau dia adalah virus yang ada di unta, memang dia punya jangkitan tu pada unta saja. Ataupun dia memang hidup dekat unta dan unta tu pun tak ada simptom. Sama dengan yang saya kaji di Indonesia tu berkenaan dengan kelawar kan. Sebab kan Projek Berjalan jadi Batman tu. Batman tu. Jadi yang saya kaji di Indonesia tu virus yang pada kelawar. Dan coronavirus yang biasa yang memang kita jumpa di kelawar tu memang sepatutnya dia ada host specificity pada kelawar. Tapi ada berlaku yang kita panggil sebagai mutation. Sebabnya kenapa kita kaji coronavirus ini, kerana faktor yang ada sendiri, yang ada di dalam virus itu sendiri, dia coronavirus ni adalah kita panggil RNA virus tadi kan. Dan RNA virus ni adalah virus yang sangat mudah untuk berlaku mutation. Dia berubah, kan? Ada faktor-faktor lah kalau kita malah nak pergi ke lebih terlalu dalam saintifik kan, tapi kita mengatakan bahawa secara umumnya kalau virus corona ni dia ada RNA virus, jadi dia lebih mudah untuk berubah, dan bila berubah tu ada kemungkinan untuk dia sekarang mampu untuk kita panggil spillover. Spillover maksudnya dia daripada yang asalnya virus kelawar, dia boleh berpindah kepada manusia Dan jadi virus manusia. Akan jadi virus manusia. Dan juga contohnya yang tadi, kalau kelawar tu kita panggil natural host kan. Natural host maksudnya dia duduk di dalam, dia ada di dalam kelawar tu, tapi tak menyebabkan apa-apa sakit pada kelawar. Tapi dia bila dia spill over kepada manusia, dia berpindah, dia menyebabkan penyakit. Macam ada filem Contagious. Yes. So dia daripada first day tu adalah daripada kelawar. So kelawar tu dia bawa virus tu, dia melekat pada pisang kan. So pisang tu tu dia dengan babi tu. Itu babi tu dia bawa pergi makan. Orang kedai makan betul. Tu dia spread kan. Spray kat situ. Jadi kalau macam cerita Contagious tu kan, dia ada kaitan jugalah apa yang berlaku dekat Malaysia tahun 98 99 tu kan. JE tu asalnya dipanggil kita ingatkan dia JE. Tapi kemudiannya dikenal pasti dia adalah satu virus yang baru. Nama pun nama Nipah virus kan. Nipah virus. Sebab tempat ditemui itu apa nama dia? Lukut dekat Nipahan. Kan yang di Negeri Sembilan dengan Bukit Belanduk. Bukit Belanduk. Sungai Nipah. Kan ada satu tempat namanya Sungai Nipah. Jadi macam Nipah virus, walaupun dia bukan coronavirus, dia adalah satu virus daripada keluarga yang lain. Dulunya kita sebelum ada dikenal pasti Nipah virus itu dipanggil Hendra virus. Tapi sekarang ni keluarga tu dipanggil Nipah virus lah. Itu asalnya daripada kelawar. Asalnya daripada kelawar. Virus tu asalnya daripada kelawar, dan apa yang berlaku ialah peternakan khinzir, peternakan babi ini ada di Tambun saya masa tu.
dan untuk nak buat satu pusat ternakan yang besar tu, mereka ada buat clearance, ada buat clearance nembangan pokok yang sebenarnya tempat tu asalnya adalah habitat kelawar. Jadi bila dia tebang pokok dan buat peternakan babi, kelawar tu balik ke situ. Sebab dia dah biasa ke tempat tu kan. So dia balik ke situ dan walaupun tak ada pokok, dia masih lagi duduk di situ dan di atas tempat-tempat kandang-kandang babi tu. Dan kemudian ada kelawar tu bila dia buang najis dia jatuh ke bawah, babi makan. Dan juga babi tu kemudiannya ditransfer ke Bukit Landuk tu untuk penyembelihan dan sebagainya. Jadi banyak berlaku jangkitan tu di Bukit Landuk tu lah. Itu yang berlaku. Maknanya daripada kelawar lompat kepada mungkin kalau Nipah virus tu yang asalnya tahun 98 99 tu daripada kelawar dia tak boleh terus jangkit pada manusia. Tapi bila dia ada kita panggil intermediate host tu, babi tu, ada berlaku perubahan daripada virus tu. Dia mutate kat babi dulu. Mutate kat babi tu. Bila kat kita baru dia jadi kan. Sebabnya antara mungkin sebab yang kita spekulate adalah kerana reseptor yang ada pada sel babi tu dengan manusia tu dekat. Yalah. So maknanya daripada asal kalau daripada kelawar dengan manusia tu jauh. Virus tak boleh nak kenal. Tapi bila dia jangkit pada babi dan dia dapat satu mutation yang sekarang ni dia boleh kenal pasti sel babi, kemudian dia boleh kenal pasti pula. Dia upgrade lah kan. Dia macam kita nak install komputer ataupun Android kita kan. Kita masuk Android, lepas tu ada yang Oreo punya version dia upgrade. Jadi dia makin power. Tu boleh masuk dalam manusia. Tu cara virus tu tersebar dan membiak daripada natural host dia, kelawar. Dia ada orang tengah dia, babi, dan pergi ke manusia. Memang yang berlaku betul lah babi tu. Yang berlaku baru-baru ni memang ada nipah yang mungkin strain baru yang berlaku di belah-belah Bangladesh dan India tu, direct daripada kelawar terus pada manusia. Yang tu terus dia tak payah dia tak perlu babi sebagai intermediate host. Okeylah, bila doktor ke Bogor hari tu, antara salah satu sebabnya dibuat kajian itu yang saya difahamkan tentang budaya orang di sana yang gemar memakan makanan eksotik. Kita pun dah biasa tengok kalau dekat FB tu kan, orang belah sana siap bawa masak lemak cili api ada kan. Siapa dia yang nama yang famous yang masak YouTuber tu kan? Dia famous juga kan. Dia boleh try pula. Nampak menyelerakan tapi tengok dia macam taring lah. Jadi macam mana dekat Bogor tu dia orang punya budaya pemakanan? So yang di Pulau Sulawesi tu, dia jauh sikit lah. Bogor ni di Pulau Jawa. Jadi tempat tu di Pulau Sulawesi utara. Dia satu dipanggil etnik lah. Etnik yang spesifik di Sulawesi Utara tu dipanggil orang Minahasa. Orang Minahasa ni antara yang tempat yang terkenal di bahagian Minahasa tu di Manado lah kan. Manado ni agak terkenal sebab dulu kita pernah ada pelakon terkenal kan, Maria Manado. Lawanya. Ya kan. Orang Manado ni terkenal perempuan dia cantik lah. Betul. Kulit halus kan. Tak tahu lah ada kaitan sebab dia makan ke tidak. Tak tahu. Tak, kenapa kau pandang lain macam kan? Kau tengok perempuan cantik je kau tengok ke kita kan? Nama pun cantik. Jadi orang Minahasa ni agak terkenal lah. Kalau kita pergi ke Sulawesi dia kata orang Minahasa ni dia makan segala yang berkepala, berkaki dan bersayap, kecuali kerusi, meja dan pesawat. Pesawat tak ada. Ya. Jadi kalau di bahagian Minahasa tu di utara Sulawesi tu dia ada satu pasar. Pasar tu nama dia Pasar Beriman Pemohon. Jadi orang Minahasa ni dia kuat agama. Dia kuat agama Kristian. Tapi itulah dia amalannya memang banyak makan benda-benda eksotik tu. Dan yang kita kenal pasti di kawasan area-area Manado dan area-area Sulawesi Utara yang dekat dengan sekitar Pasar Tomohon tu,
habis, dah tak ada air walia dah. Dia diburu, dah dimakan apa. Jadi mereka sekarang ni terpaksa import daripada bahagian-bahagian lain lah di Sulawesi. Yang kita ketahui dia memang ambil daripada bahagian lain di Sulawesi lah. Mana dia ambil kelawar, apa ni, tikus sawah. Dia makan tikus sawah ya. Dia tak makan tikus bandar. Kemudian ular, apa lagi, anjing pun dia makan. Jadi itulah yang kita ketahui, haiwan-haiwan liar ni memang dia terutamanya kelawar lah, dia bawa coronavirus. Dan kalau kita banyak kontak dengan haiwan-haiwan liar ni, kemungkinan untuk spillover tu sangat tinggi. Dan kalau menurut saya berguru dengan seorang pakar yang lama lah juga mengkaji pasal coronavirus dan juga virus-virus daripada haiwan liar ni, nama dia Dr. Joko Pamungkas dan juga Dr. Uus Sepuluh. Mereka dah lama dah kaji pasal virus ni. Dan apa yang secara umum ya, saya tak boleh nak bagi maklumat secara detail sebab masih lagi ada sedikit kajian yang perlu dilakukan dan juga ada sedikit kekangan lah daripada pemerintah Indonesia kan. So ada perkara yang saya tak boleh nak share in public lah. Tapi secara umumnya memang kita temulah apa ni, coronavirus dalam kelawar yang kita kaji. Cumanya dan kalau kita buat kajian secara genetik tu agak hampir dengan MERS. Agak hampir. Yang apa ni, coronavirus yang kita temui itulah. Tetapi kita masih lagi perlu buat kajian seterusnya. Sampel dihantar kepada makmal yang lebih majulah untuk kita kenal pasti adakah ada kemungkinan untuk virus daripada kelawar tu, coronavirus daripada kelawar tu apa ni, kenal kepada sel manusia, boleh menjangkiti manusia, dan kemungkinan untuk berlaku mutation tu. Jadi tujuan untuk kita buat di kajian tu adalah untuk apa ni, predict lah. Ada tak kemungkinan akan berlaku nanti. Pun ada buat juga Ada buat. So kalau boleh kita tahu lebih awal, kan, kita tak nak jadi macam SARS atau MERS ataupun yang terbaru COVID ni, kita bersedia. So kalau kita dah kenal pasti ada risiko dia, dan kemungkinan mungkin ada, kalau kita boleh predict dari segi berapa tahun lagi akan berlaku tu, kita boleh awal-awal buat strategi lah macam mana kita nak elakkan benda ni berlaku. So, kita kena sebab penting sangat benda ni, sebab kita bayangkan ya, COVID 2019 ni bila berlaku dekat Wuhan, ekonomi Wuhan lumpuh kan, memang nampak. Betul lah. Pelabuhan di Shanghai ni adalah pelabuhan Shanghai ni, kalau ikutkan maklumat yang sebelum ni lah, saya baca tahun 2016 tu, pelabuhan Shanghai ni sebenarnya pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Lebih sibuk daripada Singapura, lebih sibuk daripada Hong Kong. Disebabkan oleh coronavirus tu, pelabuhan Shanghai tu pun dia punya impact aktiviti ekonomi pun dah jatuh terus. Jatuh terus. Jadi kalau dikirakan yang saya baca ya, dikirakan kesan COVID ni kepada ekonomi negara China sekarang ni, setakat minggu lepas dikirakan kesan ekonomi tu, kerugian tu sama dengan saiz ekonomi negara Sweden. Maknanya kalau benda tu berlaku di Sweden, lumpuh terus. Memang Sweden terus KO lah. Satu negara terus. Bayangkan kalau berlaku di negara kita, dan negara kita yang menjadi pusat dia tu, dan orang tak nak lagi dah berurusan dengan negara kita, saya rasa negara kita boleh jadi kolaps terus. Bayangkan kalau yang Nipah virus tu saja pun, Nipah virus tu untuk 98 tu, 98-99 tu, apa ni, disebabkan oleh Nipah virus tu, kita terpaksa bunuh, masa tu bunuh lebih kurang dalam 10 juta babi. Dan kemudian lebih daripada 100 orang kan mati. So dia punya impact kepada ekonomi pun sangat-sangat tinggi. Kerugian kan. Industri babi ni pun industri yang sangat penting sebab banyak ekspor kepada negara-negara luar.
itu pun kerugiannya besar. Tapi kita bayangkan tahun 98, 99 dia punya media sosial tak macam hari ni. Jadi kalau dia berlaku hari ni burst kat seluruh dunia kan. Orang tak nak pergi, orang tak nak datang. Confirm. Yalah, tapi sebabnya kalau tengok pada keadaan, kalau katalah berkenaan dengan ekonomi lah, walaupun benda tu bukan berlaku dekat Malaysia. bukan tak berlaku dekat part of China yang walaupun hanya benda tu laku kat Wuhan. Wuhan. Tapi dia tak terlibat dengan daerah-daerah lain, negeri-negeri lain dalam negara China. Tapi benda tu efek sampai ialah macam contohlah kita tengok sekarang orang banyak beli barang Shopee, apa semua kan, beli barang secara online kan. Bila datang je barang tu daripada China, asal nama je daripada China, sampai sini kuarantin dulu. Kita cop je. Dia cop terus. Memang kata sebut je China, block terus. Sebab dan saya pun saya dengar satu inilah maklumat daripada seorang rakan lah cerita, ada salah satu hospital, tak tahu kita sebutlah hospital mana, yang mana bila datang foreigner, bukannya daripada China apa, asal foreigner datang tanya apa, sakit apa, demam, tak terima. Sampai tahap macam tu. Kata kita punya tahap berjaga-jaga dia. Jadi kata dia punya impact dia tu memang impact pada ekonomi, betul lah macam doktor cakap sendirilah. Dekat China dia punya impact dia tu sampai satu pelabuhan dekat Shanghai yang memang dikatakan salah satu pelabuhan yang teramat-amat sibuk. Selepas berlakunya benda ni, kes coronavirus ni terus benda tu dia bukan lumpuh, cuma dia aktiviti dah semakin terjejas teruk lah. Jadi doktor, kita balik lah coronavirus ni, macam sekarang ni apa yang berlaku, adakah benda yang berlaku di Wuhan akan berkemungkinan akan berlaku juga ke sini? Boleh kemungkinan tu berlaku? Kita bukanlah kata kita nak kata benda tu, cuma kita pada pendapat doktor sebagai seorang yang mengkaji coronavirus. Jadi kemungkinan untuk berlaku tu memang ada. Memang ada. Tetapi masalah kita ialah di Malaysia ni kita belum ada lagi apa yang dibuat seperti mana yang dibuat di Indonesia tu kan. Kita belum ada lagi kajian untuk kita panggil untuk screen lah di dalam kita punya wildlife ni, dalam kita punya haiwan liar kita ada tak haiwan liar kita membawa coronavirus, yang mana coronavirus itu kemungkinan dia untuk infect kepada manusia. Itu kita belum ada kajian, so kita tak tahu. Jadi kita perlukan kajian seperti itu. Jadi kita pentinglah untuk kita perkasakan, contohnya agensi macam Perhilitan, agensi macam Jabatan Hutan, mereka perlu diberi sokongan untuk buat kajian-kajian untuk tengok, contohnya kita boleh kaji dalam kita punya kelawar. Adakah kelawar kita ni membawa contohnya coronavirus, beta coronavirus yang kemungkinan boleh berlaku spillover pada manusia. Dan juga adakah masih lagi kelawar kita ni bawa nipah. Betul kau ada lagi kita takut ada lagi berlaku. Tak, tapi jadi macam tu kita perlukan. Saya macam kita pernah tahu tak ada segelintir sebilangan kecil rakyat Malaysia ni yang mengamalkan pemakanan haiwan-haiwan eksotik. Jadi ialah sebab macam kita nampak memang secara terang-terangan macam dekat China memang dia orang makan benda-benda tu kan. Tapi dekat Malaysia ni maknanya kita boleh tak nak prevent benda-benda tu ni, ada benda itu berdasarkan pada kesedaran individu tu sendiri untuk berhenti makan benda-benda macam tu. Maknanya kita nak relatekan dengan kata pentingnya kita menghormati alam, sebab alam ni bukan sekadar hutan, pokok apa semua kan. Segala apa yang ada di atas muka bumi itu itulah alam. Itulah alam. Betul kan? Manusia juga alam. Manusia juga adalah salah satu alam. Jadi maknanya boleh ke benda tu kita nak prevent, kita nak bagi kesedaran pada orang supaya stop doing that. Iyalah, betul. Cuma kita nak suruh stop tu agak sukar. Kecuali kita beri kesedaran lah pertama. Yang kedua, kita bukan tujuan dia bukan nak
stop terus daripada pemburuan ataupun mengambil hasil hutan ni kan. Kadang-kadang ada orang yang memang bergantung ikut hidup dia. Macam-macam yang kita lihat di Minahasa tu lah. Memang ada orang yang bergantung hidup dia kepada aktiviti jualan, aktiviti restoran yang berkaitan dengan hasil tanah. Tapi yang paling penting ialah untuk kita tahu risiko dia tu. Maksudnya contohnya kita kena pasti kat mana tempat-tempat yang biasa orang memburu. Contohnya kalau di Jerantut contohnya kan. Kita kena tengoklah kaji kelawar yang dekat Jerantut tu ada tak dia ada coronavirus. Kan ada coronavirus yang berisiko tinggi ni. Jadi maknanya kalau ada ataupun contohnya kalaupun bukan kelawar mungkin di binatang lain juga. Di binatang yang biasa diburu contohnya pelanduk contohnya kan. Kita kaji ada tak virus tu. So kalau kita temui ada virus tu di situ, kita boleh bagi maklumat. So sekarang ni kita jangan buru binatang tu. Jadi yang keduanya kita perlu ada suatu sistem untuk kita kawal pemburuan tu. Contohnya kita bukan nak suruh orang tak buru terus. Kalau kita tengok negara maju macam di contohnya yang saya pernah pengalaman di Sweden kan. Mereka tak kata tak boleh langsung buru ayam liar. Tetapi mereka ada suatu sistem yang mana dia tahu dia ada season. Dia tahu berapa banyak binatang. Contohnya moose kan. Binatang apa benda yang tanduk cabang moose. Cabang moose kan. Dia tahu berapa banyak moose yang ada, bila masa yang bolehnya memburu kan. Jadi kemudian kalau nak buru tu kena bayar lesen lah. Kena ambil lesen. Maknanya jadi bila orang yang suka memburu ni biasanya orang yang yelah berduit sikit lah nak makan benda-benda eksotik kan. Jadi maknanya hasil tu akan balik kepada negara dan daripada hasil tu bolehlah dia untuk kawal lagi. Benda tu bukan sewenang-wenang je lah kita boleh buat banyak benda tu. Kita boleh elak benda tu dengan cara macam mana kita ambil contoh daripada negara-negara luar. Macam saya tengok kita tengok kes-kes macam mana orang memburu haiwan liar, memburu secara haram apa semua kan. Jadi benda-benda macam tu itu yang kadang-kadang benda tu boleh jadi punca kepada satu masalah. Kita nampak benda tu kecil, biarlah dia memburu je pun. Tapi kadang-kadang benda macam tu yang akan bawa satu benda yang kecil akan jadi besar. Jadi besar. Dan kita kena ingat juga maklumat yang kita dapat daripada kajian yang dibuat di Indonesia itulah sebenarnya yang berisiko lebih tinggi untuk kena emerging disease ni, penyakit baru daripada coronavirus contohnya tu, yang sangat berisiko tinggi bukannya yang makan, tetapi yang memburu, yang menjual. Sebab yang makan, kalau contohnya dia cuma datang ke restoran, dia makan siap dimasak. Biasanya dimasak tu, kalau dimasak dengan cara yang betul, virus tu dah jadi inactivate atau virus tu dah hancur dah. So dia risiko pada dia sangat rendah. Tapi orang yang pegang yang dapat daripada mentah benda tu, daripada diburu, dia pegang, dia siang, dia lapar sebelum masak tu dia yang pegang dulu. Maknanya individu-individu itulah yang kata mengalami risiko yang tinggi untuk terkena jangkitan coronavirus ni lah. Jadi macam mana kalau kita nak relate dengan apa yang berlaku di Wuhan, memang kita tengok memang daripada apa cerita yang disebarkan, mana yang ialah sebab saya sendiri pun nak kata nak percaya ya tak ya, benda kita tengok pada video tu memang betul. Maknanya daripada apa yang doktor ceritakan tadi, maknanya dia orang makan benda eksotik ni macam kelawar lah, apa semua tu, benda-benda tu yang menjadi punca kepada pembawakan virus tu sendiri. Dan coronavirus tu sendiri dia duduk dalam binatang-binatang yang dimakan tu. Jadi itu punca sebenarnya, dan benda tu dibawa oleh insan-insan berkenaan, dibawa pula ke sini. Jadi kata dia punya flow apa yang terjadi, dan benda tu ialah macam kita tahulah, orang Cina sendiri pun memang dia bukan ada di satu tempat saja. Dia berada di seluruh dunia. Dan memang dia orang memang travel seluruh dunia ada. Jadi benda tu yang kita menjadi kerisauan sebenarnya. Jadi apa tujuan kita buat BTK malam ni pun sebenarnya untuk bagi orang faham sebenarnya. Orang aware benda tu. Jadi adalah cara-cara untuk mengelakkan apa. Tapi itu nanti kita cerita sekejap lagi lah. Mana Zainal ni? Oi Zainal. Betul macam yang Indonesia yang dia orang kata tak ada kes. Okey. Ya.
Betul. So ada orang, yalah, dalam internet kita baca betul ke Indonesia ni tak ada betul coronavirus COVID-19 COVID-19 kan? ni lah. Betul ke? Tak ada. Sedangkan Tapi- kalau Indonesia tu memang populasi dia ya Rabbi. Usia tinggi. Dan adalah satu kajian tu mengatakan maknanya daripada 9 Disember 2019 tu sampailah ke 31 Disember 2019 tu ada banyak penerbangan juga daripada Wuhan ke Jakarta katanya kan. Jadi saya ada tanyakan juga kepada orang ialah kepada untuk guru saya dan juga kepada kawan-kawan yang di Indonesia yang terlibat dalam bidang kesihatan ni lah. Tapi pada saya nak jawab secara filosofi dulu ya, daripada sebelum ialah nak beritahu secara ni. So secara filosofi ni sebenarnya pada saya lah, untuk mengatakan sesuatu yang tiada tu tiada, itu lebih susah daripada untuk mengatakan sesuatu yang ada tu ada. Betul tak? Kan? Kalau satu benda yang tak ada tu kita nak kata dia tak ada, susah. Kan? Kalau kita nak kata betul ke malam ini mangkaian tak ada dekat kedai ni. Kan? Susah sikit nak cakap. Kita kena tengok dulu kan, ada ke tak ada. Mungkin dia menyorok kan, ataupun dia tengah isap rokok ke apa. Itu dia punya perumpamaan lah. Tapi kalau dia kata dia ada, kalau kita kata dia ada tu senang. Sebab kita nampak dia ada. Kan? Sama juga yang keadaan di Indonesia. Kan? Kalau untuk mengatakan benda tu tak ada, memang susah. Kecuali memang betul-betul kita nampak benda tu. Kalau ada tu senang nak cakap, kalau tak ada tu susah nak cakap. Dan juga kita tahu Indonesia ni negara kepulauan, dia banyak pulau-pulau kan. Jadi kalau tak dikesan di satu pulau, tak semestinya tak ada di pulau lain. Tapi untuk kita menjawab ada tu, kita kena ada bukti kan. Dan kalau kita nak mengatakan bahawa Indonesia tak ada kebolehan, tak ada kemampuan untuk nak mengesan COVID, kalau ada, WHO sendiri, World Health Organization sendiri dah hantar dia punya koresponden, dah tengok keadaan di Indonesia dan mereka mengatakan bahawa Indonesia ni ada kemampuan. Yang kita tahulah, ada kemampuan untuk kesan COVID kalau ada. Jadi jawapan saya kita bergantung pada report lah. Ya. Kita depend pada report. Itulah setakat ni memang tak ada reported cases di Indonesia. Dan juga yang menarik juga ya. Menarik juga Indonesia ni MERS kan 2013 kan 2012 kan MERS tu tak ada kes yang officially reported di Indonesia juga. Kenapa kita tak pasti kan, sama ada yalah kita boleh spekulate macam-macam tapi realitinya memang tak ada. Dan juga Menteri Kesihatan Indonesia sendiri mengatakan bahawa memang belum ada kes yang dikesan lah di Indonesia sampai setakat ni. Kenapa exactly kita tak tahu. Kemungkinan tak tahu. Saya tak boleh nak spekulate lah. Tapi setakat ni yang kita tahu yang saya pegang mengatakan bahawa WHO sendiri mengatakan Indonesia ada kemampuan untuk nak detect kalau ada kes, dan juga secara rasminya belum ada kes COVID di Indonesia. Kalau nak spekulate kenapa tu kemungkinan lah ya, dari segi ke jumlah orang daripada China ataupun daripada Wuhan datang ke Indonesia tu saya rasa lebih kurang jauh kurang daripada yang datang ke Malaysia. Kemungkinan sebabnya ialah pematian saya lah ya. Orang Cina di Malaysia ni dia masih ramai yang boleh bercakap dalam bahasa bahasa Mandarin, bahasa Cantonese, bahasa yang dia boleh communicate kan dengan orang Cina daripada China. Di Indonesia tak ramai orang Cina yang boleh cakap bahasa Cina. Jadi dan kemudiannya banyak dari segi ikatan kekeluargaan. Kemungkinan besar orang daripada Malaysia untuk masih lagi ada talian kekeluargaan dengan orang Cina tu lebih tinggi daripada orang di Indonesia. Banyak yang di Indonesia, orang Cina di Indonesia tu dia dah terputus terus. Jadi apa yang saya tengok, saya tahun 2018 tu kerap lah ya, sebab saya ke sana seorang kan, keluarga, anak ramai kan. So setiap bulan tu ulang alik ke Malaysia.
pemerhatian saya masa tu memang saya tengok orang daripada, kita boleh kena pastikan, boleh kenal, kita boleh bezakan orang Cina Malaysia dengan orang Cina China. Saya tengok kalau dekat Malaysia ni memang lagi ramai. Kalau saya pergi ke lapangan terbang di Jakarta tu, orang jarang nampak orang Cina daripada China. Itulah kemungkinan saya rasa dari segi kemasukan orang daripada China tu ke Malaysia dan Singapura lebih tinggi daripada yang masuk ke Indonesia. Jadi kemungkinan untuk, mungkin itu ada bahagian daripada explanation lah kenapa yang di Indonesia tu kes tak ada kes lagi setakat ni yang ditemui. Dan juga yang saya dengar juga daripada orang di Bogor sendiri masa tu, katanya orang China tu kalau dia datang ke Indonesia pun dia tinggal di tempat yang memang spesifik orang dia saja. Dia tak bergaul dengan orang tempatan lah. Jadi yalah, itu yang mungkin menyebabkan kemungkinan tu kebarangkalian untuk jangkitan pada orang yang dikesan di Indonesia tu sangat-sangat rendah lah. Macam ni doktor, kalau kita tengok nanti kita mulakan daripada Eddie dulu lah. Kita tengok sekarang ni golongan-golongan anti-vaksin di Malaysia semakin berkembang. Jadi pada pendapat Eddie lah, dengan adanya golongan-golongan macam ni, apa yang menjadikan kesan bila situasi virus merebak macam ni pada pandangan Eddie dulu sebagai rakyat jelata dia kan rasanya apa yang Eddie boleh spekulate bila ada golongan-golongan yang seperti ini? Anti-vaksin nak kata itulah susah juga benda ni lah. Sebab macam anti-vaksin ni dia orang fokus kepada naturalist lah. Nak kata naturalist, tapi apa yang natural tu real pun kita tak ni juga, sebab vaksin tu diwujudkan sebabkan situasi keadaan semasa kan. So kalau bagi aku anti-vaksin ni dia dah mengganggu sistem yang kita cuba develop daripada kecil lah. Maksudnya daripada mula-mula ada satu suasana yang ada orang tak ada vaksin, dia bercampur. So bila daripada kecil kerajaan dah wajibkan semua orang divaksin, so dia akan buat satu bubble yang menutup orang ni daripada dijangkiti virus-virus yang dijangka dan yang ada sekarang kan, dah ada kan. So tapi bila golongan ni dia dah break macam chain tu, so memang lagi mudah lah untuk kita diserang oleh virus ni kan. So mungkin itu antara penyebab lah yang kalau terjadi dekat kita ni, rasa salah satu penyebab kulit. Pandangan daripada Eddie lah tu kan. Daripada doktor sendiri macam mana kalau bila ada golongan ini, adakah orang yang divaksin tu akan kebarangkalian dia untuk dijangkiti virus walaupun dia dah ambil vaksin tu, tapi virus tu boleh serang juga bila ada golongan anti vaksin? Itulah kalau nak kaitkan dengan golongan virus agak susah sikit nak jawab lah, sebab setakat ni memang kita belum ada lagi vaksin untuk COVID-19. Jadi MERS pun kita belum ada lagi yang betul kesan lah. Cumanya yang kita bimbangkan, dan scientific community ni memang berusaha lah untuk nak menghasilkan vaksin pada penyakit-penyakit yang kemungkinannya akan berlaku masa depan. MERS kita sedang usahakan. COVID ni disebabkan oleh apa yang berlaku ni pun sedang dikaji. Yang paling kita risaukan adalah daripada aktiviti anti-vaksin ni. Dia macam yang Adi cakap tadi awal-awal kan, dia mengeluarkan teori-teori konspirasi, kan, mengatakan bahawa ini semua berlaku disebabkan orang nak jual vaksin. Jadi yang menyebabkan orang secara umumnya hilang kepercayaan kepada sistem pemvaksinan sendiri.
Jadi maknanya kalau sistem pemvaksinan itu kolaps, orang tak nak vaksin kepada apapun, contohnya measles apa semua yang tahu measles tu berkesan, yang kita tahu hepatitis B punya vaksin tu berkesan. Jadi bila orang-orang anti vaksin ni mengeluarkan teori konspirasi yang menyebabkan orang tak percaya kepada vaksin. Jadi keseluruhan sistem vaksin tu kolaps. Jadi itu menyebabkan masalah yang sangat besar. Kan? Itu risauan saya. Jadi untuk vaksin ni memang kita belum ada lagi vaksin untuk coronavirus. Kita usahakan dan perlu pada kepercayaan masyarakat bahawa kita perlukan vaksin-vaksin ni. Jadi proses untuk menyediakan vaksin ni macam mana sebenarnya, Dok? Dia depend, ada banyak cara untuk menghasilkan vaksin lah. Dia ada banyak jenis vaksin. Ada vaksin yang kita memang buat daripada virus tu sendiri, yang kita dah lumpuhkan dia, yang kita dah inactivatekan dia, dan kemudian kita inject lah virus yang dah dilumpuhkan terus kepada manusia. Okay? Itu salah satu cara. Ada juga yang kita cuma gunakan sebahagian daripada macam DNA, macam virus tu dia ada, contohnya dia ada envelope dia ada lapisan luar dia, dan dia ada lapisan dalam dia. Kita boleh gunakan cuma bahagian lapisan luar saja. Jadi kita tak risaulah. Maknanya mungkin virus tu tiba-tiba jadi aktif nanti kan. Kita gunakan yang itu saja. Yang pentingnya adalah ada juga yang vaksin kita gunakan bahagian DNA dia saja. Kan? Bahagian RNA dia saja. Itu pun kita boleh buat. Tapi apa yang penting ialah kita nak, bila kita bagi vaksin ni, kita punya sel dalam badan kita ni ada suatu sel. Saya suka cerita, kalau sebab saya ada mengajar jugalah bidang imunologi kan, di dengan studi saya. Dalam bidang imunologi ni ada dalam badan kita ni ada satu sel yang dipanggil sel limfosit, B cell. Limfosit ni ada pecah-pecahan lagi, dan ada sel yang kita panggil sebagai B cell. B cell ni dia macam tentera lah, tentera yang mempertahankan negara kan. So ini adalah tentera yang mempertahankan badan kita, dan tentera ni pun dia kena kenal siapa warga negara, siapa bukan warga negara, siapa orang jahat, siapa orang baik kan. Jadi B cell tu kerja dia macam tu. So bila dia kita perkenalkan dia dengan satu bahagian daripada virus tu, dia sekarang ni dia kenal virus tu benda jahat, benda luar. So dia belajar, dan kemudian bila nantinya berlaku virus tu yang betul datang, dia dah bersedia dah. Kan? Untuk nak tangkap, untuk nak serang, untuk nak matikan, hilangkan ancaman tu, sama dengan B cell tu. Jadi yang penting dalam sistem vaksin tu ialah kita nak bagi dia punya sel tu kenal kan virus tu macam mana, dan bersedialah bila datang je dia, badan kita dah bersedia dan dah boleh musnahkan terus ancaman tu. Sebab tu agaknya budak-budak kecil, baby bila dia kena vaksin, dia demam mungkin. Kuat mungkin masa tu dia berkenalan dengan apa yang bakal menyerang dia. Kena-kena sikit, rupanya member lah kan. Dia macam tu. Dan juga yang menarik juga pasal virus sebenarnya. Simptom tu, sakit disebabkan oleh jangkitan virus tu, sebenarnya bukan sebab virus tu yang menyebabkan penyakit. Virus tu dia kalau boleh dia nak duduk dalam kita, dia tak menyebabkan penyakit pun. So dia boleh hidup lama. Kan? Tapi yang menyebabkan penyakit tu, yang menyebabkan kita sakit tu adalah sebenarnya reaksi kita kepada dia. Ini imun sel kita sendiri. Bila kita tak kenal, bila macam tentera kita lah kan. Ada ancaman tapi dia tak tahu ancaman tu datang di mana-mana. Dia main tembak dia kan. Tak ada strategi. Jadi masalah lah, sama dengan virus juga. So kalau dia datang dan imun sel kita tak kenal, main keluarkan
Ialah benda-benda yang boleh menyebabkan kerosakan pada sistem badan, itu yang menyebabkan simptom dan yang mungkin menyebabkan kematian tu. Ya. Sebab dia penting vaksin tu. Oh, dia macam tu dia punya cara dia bekerja. Makin menarik lah ni kan. Menyesal tak belajar bio. Sebab kita orang ni yalah, kita sempat belajar bio beberapa bulan je. Lepas tu dapat panggilan ke bahagian teknikal, engineering. Jadi kita terpaksa tinggalkan dunia biologi tu. Aku pun ingat masa tu aku last eksperimen yang ambil sel pipi. Sama. Kan? Itulah lepas tu dapat panggilan. Cakap, kenapa ingat kita expect dekat sekolah teknik ada bio juga kan. Oh, rupanya dah tak ada lah. Dia tukar dengan lukisan teknik kan. Itu dia daripada pandangan ni. Jadi doktor sebagai badan kesihatan WHO ni sebagai badan kesihatan, apa dia punya fungsi bila setiap kali situasi tercetusnya virus menyerang seluruh dunia ni, apa yang dia orang buat? Mana di tahap negara Di tahap negara dan juga di antarabangsa lah. Sebab kalau kita tengok dalam zombie Z tu kan. Dia ada simpan vaksin dalam tu, apa benda semua, kajian-kajian. Tengoklah pula World War Z tu. Ya. Rapid kan. Tengok trend tebusan ni. Dia pun ambil vaksin dah kan. Kalau dia dekat negara kan, I think yalah, bila berlaku satu penyakit baru, ancaman-ancaman penjangkitan baru ni, kita punya ahli-ahli dari bidang sains kesihatan dan juga bidang perubatan ni panggil frontliner lah. Kalau dalam bidang kesihatan tu mereka lah tentera-tentera kita kan yang menjaga kesihatan. Jadi mereka perlu respon dengan cepat lah. Kan, mereka perlu respon dengan cepat, pastikan hospital-hospital kita ni boleh ada tempat untuk kuarantin kan sakit-sakit dan keluarkan prosedur macam mana nak handle. So SOP daripada WHO. Macam ni. Kemungkinan besar pada awalnya tu negara sendiri. Negara memang kena ada standby SOP sendiri dulu lah. Standby SOP sendiri, dan kena ada mungkin satu agensi, satu jabatan yang spesifik untuk nak handle emerging diseases kan. Kalau di Malaysia ni kita ada IMR, Institute Medical Research, dan juga NIH kan. Mereka ni ada orang yang memang pakar dia dalam bidang public health lah. Dan mereka ni memang mereka lah yang nanti bagi arahan untuk macam mana kita nak handle bila ada ancaman-ancaman ni. Dan kemudian mungkin selepas awal-awal mungkin setiap negara tu akan tindak sebaik mungkin lah. Dan mungkin bila makin lama makin kita tahu apa yang berlaku, dan WHO ada maklumat yang lebih, dan yalah, di WHO tu ada memang pakar-pakar yang memang spesifik kerja dalam bidang containing of epidemic disease ni, penyakit epidemik ni. Dan mereka ni boleh memberi guideline lah apa yang sepatutnya dan mereka juga boleh hasilkan cara yang terbaik untuk nak detect virus tu, macam apa yang berlaku kat sekarang ni kan. So mula-mula memang kita IMR dan juga NIH di Malaysia, mereka lah yang dan Kementerian Kesihatan lah, mereka lah bertindak ikut macam mana prosedur yang biasa lah. Jadi macam kalau ada ancaman daripada penyakit-penyakit yang baru ni, mereka mula-mula macam mana cara nak detect tu memang ikut cara yang biasa. Tapi bila kemudiannya WHO dah keluarkan guideline, kita ikutlah guideline daripada WHO. Makin menarik lah bidang health science ni kan. Sebab kita biasa sakit jumpa doktor dapat ubat kan. Sakit jumpa doktor dapat ubat, okey kita baik kan. Kita tak tahu sebenarnya siapakah orang yang ni, apakah bidang yang menyediakan segala ubat-ubatan, anti vaksin ni, apa lagi kan, detection kan, yang mengkaji sendiri dan membuat kebarangkalian hingga membuat kebarangkalian di mana satu-satu penyakit itu akan menyerang. Itu yang rupanya ada benda tu ada. Kita sebenarnya sebelum ni kita fikir sakit je doktor dah settle, lepas tu settle kan, doktor perubatan lah maksudnya. Bukan kita nak kata doktor perubatan tu just bagi ubat saja kan, tapi sebenarnya
banyak orang di belakang tabir ni yang penting-penting ni. Dalam yang satu kita tak kes. yang kata boleh dikatakan sebagai wira-wira yang tidak dilintang Ya, lah. betul. Dia unsung hero. Macam dia orang sendiri apa yang mengkaji benda tu orang tak tahu. Yang orang tahu benda tu Hasil itu, dia. hasil dia. Hasil dia. Output je. Okey, saya boleh highlight kan ni kalau di IMR tu sendiri untuk nak hasilkan satu cara untuk detect COVID ni, COVID-19 ni dengan yang sangat berkesan. Dia orang di IMR tu 24 jam bekerja. Dan dalam masa 24 jam saja dia dah hasilkan dah suatu teknik yang memang ikut guideline WHO yang boleh detect COVID ni dengan cara yang sangat-sangat sensitif dan juga spesifik. Maknanya boleh detect dengan cepat dan juga sangat-sangat tepat. Cepat dan tepat. Oh, dapat apa, ambil sampel terus detect terus pun orang Malaysia juga. Kan kita bangga lah. Saya nak katakan kalau Kementerian Kesihatan Malaysia ni antara yang sangat-sangat efisien lah. Dan orang-orang yang bekerja dekat frontliner kita di Malaysia ni memang sangat-sangat bagus lah. Dan juga tetamu kita pun adalah hero Malaysia ni. Kan? Bukan calang-calang. Kita dah sebut corona sekarang ni dia kena corona lama lah. Sebelum tercetusnya dia dah Tercetusnya dia dah tahu tu sebabnya dulu aku pernah tengok ada satu kita duduk dalam grup lah. Dalam grup ada orang duk share lah masa tu kan tengah kecoh orang share benda ni. Ada kes dekat UIA orang kerja TMB pergi gini. Oh ya. Kecoh tu. Awal post dulu. Sekali doktor masuk simple dia. Oh ini jangkitan coronavirus biasa je ni. Tak perlu risau. Simple dia. Simple kan. Tapi yang paling aku ingat yang orang berak-berak orang ingat coronavirus tu. Itu bukan sakit. Apa itu dia cirit-birit saja. Cirit-birit coronavirus itu cirit-birit. Orang tutup mulut je sampai bau itu kan. Tapi itulah bila kita dalam situasi ni apa-apa benda pun fake news elak tersebar lah kan. Jadi jangan panik lah. Satu satu kesan buruk bila orang panik. Lagi susah untuk kita nak detect. Bila orang panik kan, orang yang ada simptom tu dia takut. Dia takut nak pergi ke hospital, dia takut nak detect sebab ada stigma pada masyarakat. Bila dia tak pergi ke hospital, dia tak nak dikesan. Kan ada yang bila panik yang kat Wuhan kan. Bila panik, orang dia nak lari dari tempat tu, padahal dia bawa. Dia jadi menyebar tu. Dia lagi dia tak pergi ke tempat yang sepatutnya. Dia tuju ke orang ramai. Memanglah dia dah panik. Sekarang tengok siap ada buat demo macam mana cara nak menyebar lah, minum air bagi orang lain lah, ludah orang lah, jilat orang lah. Dia dah tahap panik sampai macam tu sekali. Macam mana HIV dulu mula-mula buat. Dan juga bila orang yang kena tu dia panik, dia punya ni dah down, moral dia dah down apa semua. Dia pergi dia pergi semburit orang-orang lain pula. Jadi dia cepat tersebar. Dia kata alang-alang nak mati biar semua orang mati. Dia dah sampai tahap aku kena biar semua kena. Dah baik dah. Apa dia? Tadi kena. Oi. Aku kena lain lah, jangan cerita ni. Ayam tu gurau. Tak, tapi nantilah macam benda viral ni. Jadi kita jadi macam sekarang ni lah orang duk dengar cerita-cerita. Ni pun kita cerita pasal viral lah. Tak sahih jangan kongsi lah. Ya betul. Benda yang belum sah lagi. Betul. Jangan share merata-rata benda yang tak confirm. Ada sampai ke ni cerita yang kita ada yang kes ada seorang budak perempuan umur 20 tahun tengah beli barang tiba-tiba kena heart attack dia meninggal tiba-tiba tu kan. Okey, that girl sebenarnya yang meninggal tu dia adalah anak saudara kepada kawan aku. Hafiz, budak jengka dan dia sendiri menceritakan benda tu. Dia memang orang dia cerita ini kes sebab kena coronavirus. Padahal kawan tu dia dah siasat, dah postmortem semua, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tapi dia pun dah ada rekod kesihatan dia ada rekod kesihatan dia pun tapi orang menyebarkan benda tu, segala benda yang nampak macam ni dikaitkan dengan coronavirus kan. Dengan coronavirus. So kalau tak sahih benda tu jangan sebar merata-rata. Ini ada pula cerita dekat China sampai nak bunuh rakyat dia sendiri, nak tembak lah apa semua je. Benda tu walaupun ada bukti bervideo apa semua, kita
tak boleh nak kata benda tu sah lagi. Yalah, Sebab betul. itu negara orang punya nah, hal. Kita bukan tak nak ambil berat, cuma biarlah benda tu secara sahihnya betul. betul. Barulah kita nak cerita. Ini benda tak confirm. Tak confirm lagi, dah Kau macam-macam sebar cerita. kata. Ya, betul. Contoh aku terbatuk kat sini je. Coronavirus. Eddie dari tadi terbatuk sebelah aku ni. Aku risau juga. Sebab benda-benda tu dia akan bagi efek pada orang, sedangkan kadang-kadang orang tu tak ada simptom pun, dia sekarang terbatuk je. Tapi orang pandang tu terus. Kita pakai face mask pun tak. Apa? Kita benda tu prevent. Langkah-langkah awal. Jadi pesanan kepada viewers kalau kata kurang ada dengar cerita ke benda sekarang ni media sosial ni merata-rata kan. Jadi kalau benda tak confirm, tak sah, tak apa, jangan share merata. Jangan ni. Sebab jangan tu share merata. untuk apa isu yang ni kita panggil orang dalam bidang ni kan. Panggil orang dalam bidang, Kita tanya dapat pada tahu orang yang betul. Ini korang duk sebar merata-rata. kita gelepar-gelepar Dr. Nipin lek kan. Siap tangkap kelawar lagi masa dekat pulau kan. Kata benda tu sebenarnya tak ada apa. Jadi korang tak perlu nak share benda-benda yang tak sepatutnya. Tak kisahlah pasal coronavirus ke, pasal benda apa-apa sekalipun, benda yang tak confirm, jangan share, jangan cerita, jangan duk bawa merata lah. Kalau benda tu betul, okey. Betul, macam aku pernah terdengar, ingat arwah Pak PI. Dia pernah cakap, kalau tak betul fitnah, kalau betul mengata. Jadi baik diam. Macam kalau kita boleh cegah, kita cegah. Jadi benda tak sah, jangan share. Itu je lah pesanan kepada viewers lah. Kalau kita tengok macam baru ni pun Dr. Nordin Darus ada bagi nasihat, kita jaga kebersihan, banyakkan mandi kan, basuh tangan. Ada benda-benda yang kita boleh buat. Wajib. Mana? Tu salah satu dia kan. Yes, prevention terbaik macam sebagai seorang Muslim, wudu. Benda tu benda kita, kalau air wuduk tu sendiri tak putus. Kita percaya kita sebagai seorang Muslim. Macam benda tu perbuatan mengambil wuduk tu memang kita membasuh setiap anggota badan. Hadas kecil. Bukanlah kita kena mandi, mengambil wuduk tu pun sebenarnya adalah satu cara untuk kita membersihkan diri kita, membersihkan badan diri. kita. Dan kita pun dapat pahala juga, sama juga. Yang lain ikutlah cara lain, sebab apa, setiap agama kan mengajar untuk kebaikan, nak kebersihan. Ada caranya. Nak basuh tangan macam-macam cara lah sekarang ni. Hand sanitizer. Ada hand sanitizer yang boleh gantung kat beg lah. Segala macam benda tok nenek ada belaka dah. Benda boleh prevent. Jadi tak perlu nak jadi menggelibas. Menggelibas sangat. Tak nak menggelibas sangat lah. Untuk maklumat tu pun, yelah, kita punya Kementerian Kesihatan pun ada keluarkan. Ikut nasihat dia lah. Ikut nasihat je. Kalau nak tanya boleh tanya kat situ. Betul. Ada sebab kenapa kerajaan sendiri pun mengatakan benda ni bukan satu benda yang serius lagi. Kita jadi menggelepar ni, jadi takkan tak serius lagi. Orang dia dah ramai, dah kena 18 orang, makin meningkat dekat China. Orang ni mati, yang mati 1,000 lebih dekat China, yang mati 1,000 lebih tu kat China. Kita pasal China mati, tapi bila warga negara China yang dikesan di Malaysia di kuarantin dan ni, alhamdulillah mereka pulih. Apa pula komen doktor? Secara saya pun bukan frontliner kan. Saya tak pastilah macam mana penjagaan sakit tu. Tapi yalah, kita bayangkan kalau dekat China tu ialah negara yang tinggi dia punya kes. Maknanya kemungkinan untuk dia mendapat repeated infection tu lebih tinggi. Kan? Maknanya bila dia duduk di satu tempat yang memang kat situ tinggi dia punya jumlah jangkitan orang yang kena lah. Untuk orang tu dia dapat yang berulang kali tu lebih tinggi. Tapi kalau dia cari Malaysia, sebab kita kuarantin dia contohnya seorang-seorang dan kemudian dijaga dengan betul, tu boleh recover balik lah. Tapi kalau di sana mungkin yalah, bila dah ramai sangat satu lagi bila panik. Bila panik jadi masalah. Satu bila panik macam Aki beritahu tadi kan, bila panik satu gejala atau satu masalah yang besar, bila orang panik ni, contohnya orang pergi beli pula
satu keluarga tu aku nak protect punya keluarga kan. Dia pergi beli emas tu Ya. banyak. Ha. Sampai kan hospital pun tak cukup. Betul? Kan? Tu yang jadi masalah tu. Kira contoh macam yang jadi dekat Singapura. Aku ada seorang kenalan dekat Singapura lah. Dia cerita dia pergi ada satu pasar raya dekat Singapura, nama pasar raya Vivo. Ya. Dia pergi habis Ya. semua barang. Jangan kata emas je. Maggi habis, minyak Segala habis. macam benda-benda yang tak sepatutnya habis pun habis. Stapler pun boleh apa? Selotip kan? Sebab apa? Itu kan sebab apa? Bila dia kadang-kadang dia jadi panik macam tu, dia akan fikir semua benda ni penting sampai selotip tu aku tak tahu lah ada apa dan apa ada Satu selotip. bakul apa satu troli beli selotip. Aku tak tahu apa jadi betul macam tu kan. Bila panik benda macam-macam pelik-pelik dia jadi, buat. kan? Jadi rakyat Malaysia kita relax. Jangan risau dengar kan. Jangan lupa apa yang anda tonton ni tolong share, tolong sebar-sebarkan kepada rakan-rakan. Cerita dengan kawan-kawan. Ini yang cerita betul punya. Kan. Sebab kita bukan bawa orang yang tak tahu apa-apa, kita bawa orang yang mengkaji betul. Kita bukanlah mengkaji kita tu bukan kata doktor mengkaji coronavirus pada waktu sekarang. Maknanya dia mengkaji benda ni daripada awal dan dia dah tekankan coronavirus ni dia ada berbagai-bagai peringkat. Mungkin di Malaysia sekarang ni peringkat dia bukan macam seperti yang berlaku di Wuhan. Ya, betul. Jadi benda tu kita tak perlu panik dan ada kes benda tu, ada kes coronavirus kat Malaysia yang pulih. Tapi pulih dengan cara macam mana, macam tu cakaplah. Kita tak tahu macam mana frontliner punya cara dia penjagaan dia macam mana. Mungkin masih lagi di bawah kajian. Dia kaji dulu tengok kalau terjaga cara macam ni benda ni akan pulih. Jadi biarkan orang-orang yang pakar ni buat kerja dulu. Kita sebagai rakyat kita bukan tak payah buat apa-apa. Kita ada cara juga. Caranya sebarkanlah live ni. Itu cara dia. Sebarkan kat orang apa yang perlu kita buat. Dan cara-cara dia dah bagi tahu dah. Cuci tangan, bersihkan diri, jaga kebersihan. Benda yang paling penting sebenarnya jaga kebersihan je. Mana-mana agama pun tak kira dah Islam ke apa ke sebagai apa. Benda yang memang selalu diterapkan, jaga kebersihan. Maknanya kita jaga kebersihan, penyakit tak ada. Jadi ada apa nak tambah? Jadi apa tambah Nak cerita? Dengarnya banyak movie kau tengok ni. Niat dia tu lah. Tapi memandangkan Netflix dia cuma makin banyak filem dah tak ada. So tak dah lah tadi. Duk gode-gode je lah macam ni. Tak dapat lah. Tapi insyaAllah kalau ada nanti mungkin kita buat tayangan. Kan. Tayangan cerita-cerita macam ni. Tembak dinding dalam menarik. Betul. Tembak dinding kita buat cerita yang pasal ni lah. Pasal outbreak punya case ni kan, macam ni kan. Boleh buat. Kan. Jadi katalah pesanan akhir untuk viewers pesanan akhir macam kita ulang balik apa yang tadilah kita sebut, tolong jaga kebersihan. Tak kira lah kat mana pun kita duduk, kat office, kat rumah, kedai makan, semua orang kena ambil peranan. Bukannya hanya contoh kau owner kedai makan, kau kena jaga kebersihan, barulah pelanggan kau tak sakit. Kau suri rumah, kau kena jaga rumah kau, baru anak-anak kau tak sakit. Tak. Dia kena ambil peranan semua sekali. Semua ambil peranan, jaga kebersihan. Semua peringkat. Tak payahlah sibukkan sajat pakai ni itu nanti dia dah ni lah. Kan. Kita sekarang ni tak payah kan ni. tak payahlah kau sibukkan sajat pakai telekung dekat Mekah. Apa dia nak buat itu Ustaz dah jawab. Itu ustaz dah jawab, mufti dah jawab. Biarlah orang-orang yang pakar yang menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Jadi tak payahlah kita sebagai orang-orang yang netizen yang merasakan dirinya terlalu pandai ke segala macam tok nenek. Tak payahlah kau nak judge. Aku tak katalah aku menyokong apa yang Sajat buat. Aku tak kata aku menyokong apa yang macam kes terbaru yang pinjam Quran. Aku tak kata orang tu salah. Aku tak kata orang kita ni betul, tak. Cuma kita sendiri macam kata benda tak sahih. Tak sahih kau jangan kongsilah. Sebab kita tak tahu apa benda yang terjadi. Dan biarlah orang-orang yang pakar-pakar ni yang buat kerja. Macam kes Sajat, mufti dah jawab dah pun. Biarlah mufti buat kerja. Dia mufti ni, dia jadi mufti pun bukannya biasa-biasa. Macam doktor juga. Kita nak bagi doktor datang sini pun
ilmu yang dia belajar ni bukannya dia belajar sehari dua. Ya, betul. Dia menuntut sampai ke overseas. Aku jangan kata overseas, Idul pun baru sekali aku pergi, itu pun 2014. Jadi pesanan, tolong jaga kesihatan dan please korang share lah apa yang kita ceritakan malam ni. Betul. Bukan sekadar sembang-sembang kosong, bukan sekadar nak borak-borak. Tapi aku rasa hari ni lah paling rekod buat borak tong kosong tak isap ukur. Oh. Kenapa lagi tak? Jangan isap ukur. Jaga kesihatan. Saya betul Ki. Apa masa doktor selalu ulang alik tu, bila dia balik je dia lepak dengan kita, dia akan ceritakan. Dia cerita, betul. Suasana kan, secara kronologi. Kan tiap kali balik dia akan kongsi. Itu sebabnya bila timbulnya kes coronavirus ni, aku tengok tiba dia balas komen dalam grup ke apa kan. Alah tu tak ada apa. Cakap, wah, aku cakap doktor ni biar betul. Kita dah gelepor lah. Kita dengar coronavirus. Biar betul doktor ni. Coronavirus kok dia boleh kata biasa. Tapi macam aku cakap lah, kita tak tahu. Jadi malam ni doktor dah cerita dah. Coronavirus dia ada peringkat-peringkat dia. Dia alpha, beta, delta, gamma, apa segala macam. Dia ada peringkat-peringkat dia. So macam kita sendiri tak tahu benda tu. Dan malam ni kita so tak perlulah nak menggelibas, menggelupur sangat. Tapi dalam masa yang sama tetap jaga kebersihan. Itu je, simple. Alam. Dan juga dan tolong macam jaga alam. Hormati kita. Hormati. Untuk nak komen sikit apa berkenaan dengan menghormati alam, kita balik pada tajuk. Kita balik pada tajuk lah. Jadi itulah, maknanya bila terkenaan dengan COVID yang sedang berlaku ni, kita ikutlah nasihat daripada kementerian, dari segi daripada kita punya kerajaan kita yang sedang tim berusaha juga pastikan ini contain, dikontrol dengan betul. Jadi ikut nasihat dia. Kalau nak inilah Suara pergi ke website-website yang ngarut kan, pergi ke website Kementerian Kesihatan. Kalau nak berkenaan dengan macam mana cara untuk nak kita kawal penyakit ni, macam yang Aki bagi tahu dia kan, yang inilah yang dinasihatkan oleh kementerian, macam itulah macam yang Aki sebutkan tadi tu kan, kebersihan diri, kebersihan keluarga, kebersihan sekitaran kita. Dan yang sangat penting juga yang saya nak sampaikan kepada orang, especially di Pahang ni lah, di Pahang ni, terutamanya juga berkenaan yang ialah kita menghormati alam dari segi kita jaga kebersihan alam kita, sebab ialah macam saya katakan tadi kan, penyakit tu boleh disebabkan oleh daripada haiwan kena kepada manusia. Dan antara sebab kenapa risiko untuk satu penyakit virus ni tinggi adalah kerana salah satunya ialah pembalakan tak terkawal. Bila balak tak terkawal, habitat dah ada. Haiwan tu terpaksa pergi ke tempat yang ada manusia, kan, duduk dekat-dekat dengan manusia, risiko pun tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tak jaga kebersihan sekitaran kita, rumah kita, sekolah kita, tempat kerja kita, bila sampah merata-rata, ini saya tengok sendiri ya, yang berlaku di setengah tempat di Kuantan ya. Ada satu restoran tu saya pergi, bukan restoran lah, warung kan. Ialah tempat warung, orang ramai datang. Bila pergi ke belakang warung tu sendiri dah tengok dah di hutan belakang tu. Kita tahu ya, coronavirus tu pun dia punya intermediate host tu yang sebelum datang ke manusia adalah babi. So bila bila kita tak jaga kebersihan, babi datang. Betul. Bila babi datang, menyundul. Dia punya air liur dah berterebak, anak-anak kita pula main kat tempat tu. Dengan yang air liur tu ada virus apa semua. Jadi salah satu cara-cara dia merebak jaga kebersihan sekitaran kita, pastikan kita jaga alam tu lah. Kan alam tu bila lagi satu, walaupun bukan coronavirus, denggi pun sebenarnya penyakit zoonosis juga, kan, penyakit yang disebabkan oleh binatang juga, haiwan juga. Nyamuk Tinggal buang sampah rata-rata, nyamuk bertelur, jadi jentik, pun menyebabkan penyakit virus juga yang berlaku juga. Jadi hormatilah alam, kan. Boleh-bolehnya jelah macam Aki beritahu tadi kan, ada orang-orang kawan-kawan kita sendiri yang berburu binatang liar tu kan. Tak salah berburu binatang liar, tapi biarlah kita buru tu ikut berpada-pada dan ikut kepada peraturan. Sebab peraturan tu ada sebab dia. Ada sebab kenapa dibuat peraturan. Bukan dibuat secara suka-suka. Bukan dia tak nak bagi terus. Bukan tak bagi, boleh. Macam baru-baru ni kes ikan tamalian kan.
Apa sebab dah hampir keputusan dah ni. Keputusan sebab apa itu Sebab duit dah sebenarnya semuanya. Kan? dan aku rasa berbangga pada malam ni sebab apa yang aku cakap dia betul. Doktor membetulkan, mengiyakan. mengiyakan. Dan dia cakap apa yang aku cakap tu betul. Bangga tu. Banyak aku boleh tukar title jadi doktor juga awak ni. Boleh. InsyaAllah. Kau boleh jadi doktor tapi kau kena buat MLM. Nak jadi doktor buat MLM. Senang. Boleh beli doktor daripada ni Sri Lanka, Colombo. Colombo. Balik senang. Balik Doktor Aki kan. Balik dia Doktor jumpa Doktor Aki untuk menyampaikan sebuah lagu. Wah kan, Aizrulik Doktor Aki ya. Doktor. Kan? Okey, jadi dia kata kesimpulan dia apa-apa yang kita buat pun sebenarnya semua penyakit puncanya daripada manusia tu sendiri. Maksudnya kerosakan pada alam ni berlaku daripada tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang membuat kerosakan itu sendiri dan benda tu bagi efek pada manusia juga. Jadi kalau kata manusia ni menjaga benda tu betul-betul takkan berlaku pun macam Dr. cakap tadi pembalakan. Kalau kata kita tak ni kan pembalakan tak berleluasa. Kita boleh kawal kan untuk ni. Binatang-binatang tu kekal ada dalam tu ekosistem masih lagi tak terjejas, tak terganggu. Jadi macam coronavirus ni kita jangan kata dia dosa kelawar kan. Kelawar tak berdosa. Dia tak berdosa. Dia tak yalah. Coronavirus tu memang banyak hidup dalam bukan hidup lah. Virus tu bukan benda hidup kan. Memang banyak ada dalam kelawar. Dan kelawar tu sepatutnya dan kelawar tu kita kena ingat, kelawar tu bukan kata bila ada coronavirus kita kena bunuh semua kelawar. Tak boleh. Kelawar tu penting untuk ekosistem kita. Tak ada kelawar tak ada durian kita. Betul. Kan? Tak ada kelawar tak boleh nak kontrol serangga-serangga. Kelawar yang makan. Yang makan dia. Dia penting untuk kita punya ekosistem. Tapi yang penting kita jaga tempat tempat kelawar tu. Jangan kita ceroboh tempat kelawar. Dan kita pastikan kita bagi dia tempat yang sepatutnya dia tinggal. Dan kalau kita nak buat aktiviti-aktiviti yang ada kaitan dengan contohnya ada cari baja kelawar. Itu pada saya penting untuk kita kena pastilah. Ada tak risiko kat situ. Dan mungkin ini saya sarankan kepada jabatan-jabatan dan juga universiti yang ada kemampuan untuk kajian. Contohnya kalau di Gunung Senyum Gunung Senyum di Jengka. Itu I think pada saya lah elok untuk kita pergi kita buat kajian. Ada tak coronavirus di situ? Kan kalau ada kita kena buat strategi lah, contain. Maknanya ialah kita faham juga ada orang yang memang bergantung kehidupan dia pada sumber tu. Tapi maknanya kalau kita kena pasti ada risiko, kita contain, kita bagi dia sumber yang lain, kan, alternatif yang lain sampailah kita selesaikan masalah tu. Kan? Jadi knowledge is power kan. Bila kita tahu, kita boleh buat sesuatu yang berkesan untuk orang. Jadi cari ilmu lah. Jadi macam kita pada malam ni pun kita cari ilmu jugalah. Itu yang kita panggil. Sebenarnya tak Eddie ada. sebagai seorang aktivis. Aktivis daripada pihak STEAM, rasa macam mana Syarikat Eddie Timur boleh collaborate dengan bahagian-bahagian ni tapi menggunakan cara Syarikat Eddie Timur sendiri. Mungkin ada perancangan lepas ini nak buat event untuk masyarakat Memberi lebih aware, memberi kesedaran, awareness kepada masyarakat. Kita di Syarikat Eddie Timur Macam CEO. So apa yang kita cuba awareness tu setakat ni kita banyak akan cuba collaborate dengan team Trash Hero lah. So insyaAllah next event kita akan buat seiring dengan jajahan seni. So pada 4 April nanti. So insyaAllah kita belum betul-betul plan ni. So ini macam dah leak lah ni. Tapi insyaAllah kita akan pergi ke tarikh tu. So kita akan buat beach cleaning lah. So beach cleaning ni pun seperti yang kita dengar tadi semua pasal kebersihan. So kalau tengok pantai-pantai di Kuantan ni, so dia sampah keep on datang lah. Sebab orang buang dekat sungai, orang buang dia satu akan hal. masuk ke dalam ni, orang buang satu hal, orang
Orang yang macam tinggalkan dekat pantai pun satu hal juga kan. Yang daripada laut pun Sama juga. datang juga. Kan? So, tapi kita cuba beri kesedaran orang yang di sekeliling lah. Kadang-kadang bila kita kutip sampah tu, orang yang sedang mungkin niat dia nak buang sampah pada gitu-gitu, dia akan orang kutip sampah kan. So dia pun akan pergilah ke tempat yang sepatutnya untuk buang sampah. So dari kesedaran dari segi tu, mungkin sebab ada orang akan cakap, alah baru kau buat dalam masa sejam, tak sampai sejam, dah penuh balik sampah dekat pantai kan. So itu antara yang kita akan cuba buat je lah. Kita tak boleh nak Daripada tak buat langsung. tak buat langsung. So kita buat, InsyaAllah kita buat dekat pantai Tembeling. Oh, Tembeling Resort tu. Resort tu. So, situ pun dah nampak orang dah start ramai dah petang-petang kan. So saya tengok sampah pun dah start banyak situ. So kita try buat kat situ dulu nanti. 4 April nanti. So kita buat sekali dengan tu. Lepas tu kita ada aktiviti macam bazar kecil sikit. Dan kita ada puisi belah petang dan malam kita ada tayangan lah. So insyaAllah tayangan kita cuba buat tayangan bila Johor. So tu rasanya ada relate juga dengan alam sekitar. Manusia dengan alam ni kita tak boleh ni, terutama orang kata apa, orang Melayu ni kan. Macam kita belajar dulu alam dan manusia. Orang Melayu ni dengan alam ni sangat rapat. Kan. Jadi janganlah kita cemari alam kita. Kan, jangan kita rosakkan alam kita, sebab sekali kita buat musibah dia akan kena kita balik. Kan, dia akan berbalik kepada kita sendiri. Kita mengganggu Ekosistem alam tu sendiri, benda tu efek pada kita balik, bukan efek pada benda lain. Tapi yalah, kita sebagai mana viewers yang Muslim, maknanya aku dah cuma nak nasihatkan lah, kita sebagai orang Islam, aku pesan pada diri aku sendiri sebenarnya, kita apa-apa berlaku pun kita kena kembali kepada yang satu juga, berdoa pada Allah. Sebabnya tak ada satu penyakit dalam dunia ni yang tak ada ubat melainkan mati. Jadi tak kira lah apa-apa sakit sekalipun, insya-Allah ada penawar dia. Allah datangkan penyakit dan Allah ada ubat dia. So, kita kena cuba. Itu sebabnya Allah kurniakan, anugerahkan kita orang-orang yang cerdik pandai ni. Ada orang ni lah yang boleh membantu kita. Macam kita bergantung hidup antara satu sama lain. Okey. So Nat, okey, kita terima kasih kepada Dr. Muhammad Arifin Kadri daripada kuliah Sains Kesihatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan saudara Eddie Haikal dari Syarikat Indi Timur. Seorang aktivis yang aktif di Kuantan ni, bersama kumpulan-kumpulan dia. Okey, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penaja tempat kita hari ini, iaitu Kota Cafe. Penaja utama kita Coffee Billy dan juga Spana Record. Okey. So InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk isu-isu yang akan datang. So keep on share, like, sebarkan page ni. InsyaAllah kita akan kongsikan kepada viewers kita perkara-perkara yang berfaedah. Besok ada story panas bro. Okey. Besok pagi esok hari Ahad, esok pagi BTK. Kita nak bagi tahu untuk hari esok, pagi esok pukul 9 juga. pada pukul 9 pagi kita ada satu berita panas yang kita akan bawa. Panas. Kalau korang nak tengok Melodi hari Ahad pukul 12.30. Tapi Borak Tong Kosong ini lagi panas daripada Melodi, pukul 9 kita buat. 9 pagi. So korang siapa-siapa nak tahu apa yang terjadi pada hari esok jam 9 pagi, korang boleh terus bersama dengan page Borak Tong Kosong pada hari esok. Dan apa yang berlaku esok adalah sambungan daripada apa yang pernah kita ceritakan pada satu dulu. Rasa pun Bro Lando semalam dia dah buat live dah. Dia buat live dah. Ramai dah aware dah. Ramai dah aware. Tapi esok kita
Esok kita akan besok buat kita akan live bersama dengan dia dan juga rakan-rakan media sosial yang lain, termasuk press yang lain. bersama dengan Brother Lando, Brotherhood. Adik-beradik ke? Mana? Adik-beradik ke? Lebih kurang lah. Besok kita tengok sama ke tidak. Aku bilang betul dengan netizen ni. Yang mana? Ha? Yang mana? Yang mana? Sangat marah dengan netizen. Netizen, Apa? Besok Ah. saya akan bertembung dengan Lando. Tengok siapa terror. Okey, so esok teruskan bersama dengan Borak Tong Kosong pada hari esok insya-Allah. Bersama dengan Cikgu Zainal kot. Kaki malam ni So on the job. so malam ni aku ada kat sini lah. Cuma esok mungkin tak ada kot. Dia lepas kerja Zainal seorang. Dia kalau bab yang panas-panas ni elok serak-serak dia. Sebab aku tak boleh. Aku kalau buat panas-panas ni aku panas sekali nanti. Tak, kau saja. Aku dah kena kutuk macam-macam dengan Lando apa semua. Kau saja biar aku one by one dengan dia kan. Biarlah kau berani sangat dengan dia. Aku tak tahu. Aku dengan dia aku cuma cucuk dia dekat highway je. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Arifin, terima kasih kepada Eddie Akan, terima kasih kepada Kota Cafe, terima kasih kepada Coffee Billy, terima kasih kepada Spada Record. Okey, jadi kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Teruskan bersama dengan Borak Tong Kosong. Daripada Aki, aku ucapkan jutaan terima kasih dan juga mohon ampun dan maaf sekira apa yang kita cakap ni ada yang tersilap, ada yang terkasar bahasa. Semua yang baik itu daripada Allah, dan yang buruk itu sebenarnya adalah kelemahan diri sendiri. Dan daripada aku Zainal Rorege, apa yang Aki cakap aku copy paste je. Okey, kita dah akhir Eddie. Bye-bye. Bye-bye je. Okey, bye-bye. Okey. Doktor? Okey, jaga diri, jaga keluarga, jaga persekitaran, jaga alam. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Semua akan sihat. Semoga selamat. Jadi kita akhiri dengan lagu Jiwang. Assalamualaikum. Teruntukmu hatiku, ingin ku bersuara, merangkai semua tanya imaji yang terlintas, berjalan pada satu tanya selalu menggangguku. Seseorang itukah dirimu kasih kepada yang tercinta? Ingin ku mengeluh semua rasa di diri, mencari jawab pasti. Akankah seseorang yang diinginkan kan hadir? Raut halus menyelimuti jantungku. Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Dan tentang seseorang itu pula dirimu, ku bersumpah akan mencinta. Akankah seseorang yang diinginkan kan hadir? Raut halus menyelimuti jantungku.
semua tanya, kau yang jawab. Dan tentang seseorang, itu pula dirimu, ku bersumpah akan mencinta. Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya, kau yang jawab. Dan tentang seseorang, itu pula dirimu, ku bersumpah akan mencinta.